Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan pada murid-murid tahun 6 SK Kampung Kota. Okey, hari ini untuk subjek sains kita akan sambung dengan tajuk yang baharu iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, cikgu nak tanya dulu. Apakah maksud pemeliharaan? Pemeliharaan ni macam kita bela haiwan lah. Kita bela kucing, kita bela ikan, bela burung kan. Pemeliharaan, kita pelihara. Okey, maksudnya kita jaga dia. Okey. Ni pemuliharaan. Pemeliharaan ni datang daripada dua perkataan. Pulih dengan pelihara. Okey, pulih dengan pelihara. Maksudnya kalau kita ada jumpa haiwan yang sakit, kita bagi dia pulih, kita jaga dia, pulihkan dia, kemudian kita jaga dia lah. Okey, pelihara. Pemeliharaan. Pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, kita tengok apa dia nak cerita dalam tajuk ni. Okey, gambar pertama ni zaman dinosaur. Kamu mesti pernah tengok gambar-gambar dinosaur ni kan dalam cerita apa? Jurassic Park lah, Jurassic World lah kan. Okey. Ada kamu yang kenal nama-nama dinosaur ni kan. Okey. Nampak tu? Apa benda yang jatuh ni? Apa benda yang meletup ni? Apa yang haiwan-haiwan ni buat? Okey. Kemudian kita tengok satu lagi. Zaman ais. Ni zaman waktu ni iklim di bumi sejuk. Okey. Daratan-daratan bumi kebanyakannya dilitupi oleh ais. Okey, kalau kamu pernah tengok cerita kartun Ice Age. Cerita kartun Ice Age, ingat tak cerita kartun tu yang ada 3 kawan haiwan tu. Satu haiwan gajah berbulu tu, kemudian ada satu lagi yang harimau bertaring dengan satu lagi sloth. Okey, cerita Ice Age. Dia berkaitan zaman ni lah, zaman ais ni. Okey, jom kita tengok apa ceritanya ni. Okay, mengapakah haiwan-haiwan ini tidak lagi wujud pada masa sekarang? Kenapa? Kamu pernah jumpa semua haiwan ni? Pernah jumpa dinosaur? Tak pernah. Pernah jumpa gajah berbulu tebal ni? Tak pernah. Okey. Kenapa dah tak wujud sekarang ni? Apakah yang menyebabkan haiwan-haiwan ni mengalami kepupusan? Mengalami kepupusan. Apa itu kepupusan? Pernah dengar perkataan kepupusan? Pupus ni maksudnya dah tak ada. Apa sebab dia tak ada? Nanti kita akan belajar. Jom kita tengok sini. Muka surat seterusnya iaitu muka surat 78. Okey. Kepupusan haiwan. Kepupusan haiwan bermaksud lenyapnya. Okey. Ni kamu kena tahu ni. Kena hafal ni maksud kepupusan. Okey. Bermaksud lenyapnya atau sudah tiada lagi haiwan di bumi ini. Okey. Kita hanya mengetahui kewujudannya melalui penemuan fosil, sejarah dan penyelidikan. Apa itu fosil? Fosil ni sebenarnya adalah batuan tulang yang kita jumpa dalam tanah. Okey, kamu gali-gali dalam satu tempat tu, kamu jumpa struktur batu. Okey, batu yang daripada tulang lah yang telah mengeras berjuta-juta tahun. Tulang siapa? Tulang haiwan yang dah lama pupus. Contohnya dinosaur lah. Okey. Itu fosil. Okay, tengok haiwan dalam kenangan. Ni siapa ni? Ini adalah antara dinosaur yang famous lah, yang kita tahu, yang kamu suka tengok. Okay, dia nampak ganas. Nama dia T-Rex. Okay, atau nama panjang dia Tyrannosaurus Rex. Okay, menyerupai cicak besar, cicak raksasa yang hidup di zaman dinosaur. Selain T-Rex, hampir semua haiwan zaman dinosaur telah pupus. Macam-macam dinosaur telah pupus. Okey, T-Rex, Triceratops yang bertanduk tu, okey. Kemudian Stegosaurus yang ada tulang belakang yang tajam-tajam belakang tu, okey. Spinosaurus. Kalau kamu biasa tengok cerita Jurassic World, Jurassic Park, kamu tahulah nama-nama ni, okey. Velociraptor, okey. Itu semua kebanyakannya telah pupus. Okey. Tengok seterusnya. Ni siapa ni? Burung dodo. Kita tengok burung dodo. Bukan burung bodoh tapi burung dodo. Okey. Burung dodo ialah burung jinak dari kepulauan Mauritius. Burung ini tidak boleh terbang. Agak-agak kenapa tak boleh terbang? Cuba tengok sayap dia. Apa boleh kamu cerita sayap dia tu? Okey.
Haiwan ini pupus kerana diburu oleh pelayar yang singgah di situ, manakala telurnya dimakan oleh tikus dan kucing. Burung dodo ni besar macam lebih besar pada ayam lah. Okey, macam kira kita panggil burung ayam Belanda lah, saiz dia lebih kurang. Okey. Dia tak boleh terbang. Dia hanya berjalan atas tanah lah. Okey. Lepas tu pelayar-pelayar yang selalu berlayar singgah ke pulau ni senang nak dapat makanan, tangkap dia je lah. Okey, masak, goreng ke panggang ke apa kan. Jadi bilangannya makin sikit, lama-lama dia pupus dan telurnya pun selalu dimakan oleh kucing dan tikus. Okey. Kita tengok sini pula bawah ni. Haiwan-haiwan yang berasal dari Asia ini juga telah pupus. Ini antara contoh haiwan yang dekat kawasan Asia lah, negara kita lah. Okey, ASEAN, Asia kan. Banyak haiwan-haiwan ni telah pupus. Contohnya apa? Harimau dahan Taiwan. Dah pupus dah. Harimau ni tak adalah besar mana kan. Besar sikit daripada kucing lah. Mungkin besar-besar anjing macam tu rasanya ni. Okay. Kemudiannya ikan lumba-lumba sungai China. Ikan lumba-lumba ni dia suka di kawasan sungai. Okay. Dah pupus dah. Kemudiannya singa laut Jepun. Kemudiannya harimau Jawa. Harimau Jawa. Ini antara yang dah pupus di kawasan Asia. Okay, kita tengok seterusnya. Haiwan apa lagi yang dah pupus ni? Ini sekali tengok macam kuda belang tu tak? Siapa nama dia? Namanya adalah quagga. Quagga mempunyai badan yang sebahagiannya menyerupai kuda dan sebahagian lagi menyerupai kuda belang. Haiwan ini diburu oleh manusia. Okay, diburu oleh manusia. Untuk apa? Untuk dapatkan kulit dan daging. Nampak? Separuh kuda, separuh kuda belang. Namanya quagga. Dah habis, dah tak ada di muka bumi, dah pupus. Sebab apa? Manusia buru dia untuk dapatkan kulit dia yang cantik dan juga dagingnya untuk dimakan. Okey. Ni dia. Ni cikgu cakap tadi, gajah berbulu ni tadi. Namanya apa? Namanya mammoth. Okey. Bukan mamat, okey, tapi mammoth. Okey. Mammoth yang menyerupai seekor gajah hidup pada zaman ais. Okey. Kenapa dia ada bulu panjang ni? Bulu tebal. Ini kita dah belajar tahun 5 cara haiwan melindungi diri daripada cuaca melampau. Kenapa bulunya tebal? Nak memerangkap haba supaya dia tak rasa sejuk. Okey. Pun dah pupus, tak ada dah. Yang ada pun gajah biasalah. Okey. Seterusnya ni ni pun dalam cerita Ice Age tu ada juga ni. Harimau bertaring lengkung. Okey. Mempunyai taring sepanjang 30 cm. Panjang 30 cm. Kalau kamu ambil pembaris panjang kan 30 cm. Panjang tu taringnya. Okey. Maksudnya harimau ni besar lah. Okey. Pun dah tak ada, dah pupus. Dia pun hidup pada zaman ais. Kalau kamu tengok dia punya bulu dia tebal. Okey. Ini yang dah tak ada, yang dah pupus, dah habis terus. Okey. Sebelum tu cuba kita tengok sikit muka surat 78. Ni kita baca sikit info, klik info ni. Kenapa agaknya dinosaur boleh pupus? Okey, hipotesis. Ini hipotesis, bukan fakta yang kukuh. Okey, baru hipotesis. Maksudnya tak boleh dibuktikan secara kukuh bahawa perkara ini betul, tapi ini hanya hipotesis para saintis. Okey. Hipotesis kepupusan dinosaur daripada muka bumi ini yang paling rasional, yang paling logik, ialah pelanggaran komet atau tahi bintang. Pelanggaran asteroid lah. Bukan asteroid, silap, meteor. Kalau asteroid dia ada antara planet maring dengan mustari. Ni meteor. Pelanggaran komet atau tahi bintang yang menghentam bumi. Hentaman yang dahsyat menyebabkan dinosaur tidak dapat meneruskan kehidupannya. Tapi pelik juga, takkanlah satu tahi bintang tu je terus habis semua dinosaur kan. Dia secara saintifiknya mereka mengatakan bila tahi bintang tu menghentam bumi, tahi bintang yang jatuh ke bumi tu besar sebenarnya, tapi letupan dia tu menyebabkan berlakunya tindak balas yang berterusan, menyebabkan asap yang tebal menutupi
permukaan bumi. Okey, bumi tak dapat cahaya matahari yang banyak. Kemudian pokok-pokok pada zaman tersebut tak dapat menjalankan fotosintesis, pokok-pokok pun tak subur. Jadi dinosaur-dinosaur yang makan daun pun mati. Dinosaur-dinosaur yang besar-besar ni pun yang makan dinosaur ni pun mati. Okey, itu mengikut hipotesis saintis lah, tapi tak dapat dibuktikan secara tepat lagi. Okey. Berdasarkan daripada satu meteor je, daripada mungkin satu atau dua tiga meteor besar hantar bumi, terus menyebabkan tindakan berterusan. Okey, kita panggil dia chain reaction. Okey, menyebabkan kepupusan yang banyak lagi dinosaur-dinosaur ini. Okey, kita pergi seterusnya. Muka surat 80. Tadi yang pupus, yang ini pula diancam kepupusan. Maksudnya apa? Belum pupus lagi tapi diancam kepupusan. Sebab apa? Bilangannya makin sedikit. Okey, kita baca sini, tengok. Kini semakin banyak bilangan spesies haiwan dan tumbuhan yang semakin berkurang. Okey, yang semakin berkurang dari tahun ke tahun. Lama kelamaan hidupan ini boleh menjadi pupus. Dah sikit, lama-lama dia boleh pupus. Hidupan ini dikatakan mengalami ancaman kepupusan. Ni kita kena jaga, bahaya. Kalau lama-lama kita tak jaga dia akan habis, dia akan pupus. Dia tak boleh nak membiak, dah tak ada generasi baru, dia akan pupus. Okey. Berikut adalah jenis-jenis haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Okey, kita tengok dulu yang tumbuhan. Ni. Anggrek merpati. Okey, anggrek merpati ni kebanyakannya dalam hutan lah kan. Okey. Kemudiannya adalah pokok periuk kera. Pernah tengok Kemudian adanya orkid selipar. Ini pun dalam hutan, kebanyakannya dalam hutan. Okey, tumbuhan dalam hutan. Okey. Kemudiannya kacip Fatimah. Pernah dengar tak? Kacip Fatimah. Kalau kamu biasa pergi kedai, kamu beli air dalam tin kan, kamu pernah dengar air tongkat Ali, Power Root lah, kemudian air kacip Fatimah lah kan. Ini pokoknya kacip Fatimah untuk menambah tenaga. Okey, kacip Fatimah ni khas untuk perempuan lah. Okey. Pun hampir pupus. Kemudiannya ada pokok bunga ni besar ni. Apa nama bunga ni? Bunga Rafflesia, atau bahasa biasa kita panggil bunga Pakma. Bunga ni besar. Okey, satu bunga tu besar. Okey. Pun hampir pupus. Kebanyakannya ni semua dalam hutan. Okey. Kemudian kita tengok sini, adanya haiwan apa ni yang bertanduk kat hidung ni? Badak sumbu. Badak sumbu pun hampir pupus. Sebab apa? Sebab orang cari ni. Orang cari sumbu dia. Okey, manusia buru badak sumbu untuk dapatkan sumbu dia. Okey, bukan untuk buat mercun. Ni sumbu ni dia daripada bulu-bulu keras. Okey, dia bergabung-gabung cantum-cantum menjadi macam tanduk. Okey. Jadi haiwan apa lagi yang hampir pupus? Kita tengok muka surat 81. Orang utan. Orang utan ni sangat terhad sekarang ni. Okey, orang utan ni habitat asal semula jadinya ada di Borneo, maksudnya di Sabah, Sarawak dengan Kalimantan. Kat situ tempat asalnya orang utan. Sekarang ni bilangannya makin sedikit. Kita kena pelihara dia, kena pulihara dia supaya bilangan dia bertambah. Okey, orang utan. Kemudian tengok sini ada juga pokok-pokok balak ni. 3 pokok balak ni. Ada pokok cengal, pokok keruing dengan pokok meranti pun hampir pupus. Agak-agak kenapa makin pupus? Ni pokok balak ni. Kenapa makin pupus? Sebab orang potong dia lah. Orang nak dapatkan kayu balak. Okey. Kita tengok lagi. Siapa yang hampir pupus? Gajah. Gajah pun sama macam badak sumbu. Okey. Hampir pupus sebab apa? Manusia buru untuk dapatkan gading dia. Okey. Tapir pun hampir pupus. Tapir orang tak ada nak buru sangat, tapi sebab apa boleh pupus? Nanti kita akan belajar. Seterusnya, harimau. Harimau belang, harimau Malaya. Okey. Harimau pun makin pupus, diancam kepupusan. Kalau kita tak jaga, tak halang pemburuan, makin lama dia makin sedikit, lama-lama dia akan pupus. Terus tak ada di muka
bumi. Kamu nak cerita dekat anak cucu kamu pun dah tak tahu macam mana nak cerita bentuk rupa harimau. Yang ada hanyalah gambar. Okey. Ni kita tengok sikit muka surat 80. Contoh haiwan-haiwan lain yang diancam kepupusan. Dugong. Okey, dugong ni kalau bahasa Inggeris kita panggil dia manatee. Okey, manatee ataupun kita boleh panggil dia lembu laut. Okey. Dugong yang hanya makan rumput laut di pinggir laut terancam akibat pembangunan di tepi pantai. Dia suka makan rumput laut di tepi pantai, tapi manusia suka bina penempatan di tepi pantai, mengganggu habitat dan juga tempat dia cari makan. Maka bila tempat habitat dia dan juga makanan dia sikit, apa jadi pada dugong ni? Susah dapat makanan, lama-lama dia pun mati. Lama-lama bilangannya kurang, lama-lama dia akan pupus. Okey. Tengok seterusnya ni. Hidupan laut seperti penyu seringkali mati terperangkap dalam jaring ikan dan pukat tarik. Tengok tu. Ni penyu ni dia tersangkut pada jaring nelayan. Okey? Bahaya. Jangan biarkan buka jaring tu pula lama-lama kan, tinggal kat tengah laut. Nanti silap ada penyu yang tersangkut, boleh mati. Okey? Kemudian tengok sini. Ni contoh tumbuhan. Tadi Kak Cik Fatimah. Yang ni tongkat ali. Tumbuhan seperti tongkat ali dieksploitasi, digunakan, digunakan untuk menghasilkan ramuan ubat tradisional. Kak Cik Fatimah tadi untuk perempuan, tongkat ali untuk lelaki. Udah asyik tebang. Dua pokok ni pun hampir pupus. Untuk apa diorang tebang? Untuk buat ubat. Jadi kena berjaga-jaga. Tak boleh asyik nak tebang je. Okey. Tengok lagi apa haiwan yang nak pupus dengan tumbuhan nak pupus ni yang diancam kepupusan. Okey. Panda, beruang panda. Dekat mana beruang panda ni? Dekat China. Okey. Khas di negara China. Dia memang hidup di negara China. Okey. Panda semakin terancam kerana habitatnya iaitu hutan buluh yang semakin berkurangan. Panda dia mesti duduk dekat tempat yang banyak buluh. Dekat China ada satu hutan namanya hutan buluh. Dekat situ memang banyak buluh dan dia memang tinggal di situ je. Jadi beruang panda tak boleh hidup di dalam hutan yang biasa. Okey. Jadi hutan tu makin kecil, hutan tu buluhnya makin sikit, semua makanan dia makin sikit, beruang panda pun makin diancam kepupusan. Okey. Seterusnya, habitat pokok bakau ditambak untuk membangunkan kawasan pelancongan. Pokok bakau, kalau kamu biasa pergi ke Lumut, ke Jeti Lumut tu kan, kita ada satu taman paya bakau kat situ. Kalau kamu tengok situ banyak haiwan, ada monyet, ada ketam, ada udang, ada siput, ada ular, ada burung. Situ menjadi habitat haiwan. Tapi kawasan bakau itu semakin terancam. Sebab apa? Pembangunan. Orang nak tambak, buat tanah, buat rumah, buat kedai, buat pantai. Lama-lama tumbuh-tumbuhan ini akan pupus. Okey. Itu antara contoh haiwan-haiwan yang diancam kepupusan. Okey. Itu saja untuk hari ini. Jadi cikgu nak kamu kena ingat perbezaan antara haiwan yang dah pupus, kepupusan haiwan, dan juga haiwan yang diancam kepupusan. Dah pupus maksudnya dah habis. Diancam kepupusan ada sikit lagi tapi lama-lama dia akan habis. Okey, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.